Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarnaziha binti Muhammad. Saya daripada jurusan Pengajian Bahasa Arab dengan Kepujian. Nama matrik saya ialah 061443. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan salah satu topik daripada subjek teras di universiti, iaitu subjek falsafah dan isu semasa di bawah bimbingan Dr. Hussein Yusri bin Zawawi. Jadi saya akan menerangkan topik yang berkenaan dengan rukun negara, di mana topik ini dipilih kerana ia telah menambah hati saya untuk saya menerangkan dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan kesetiaan kepada raja dan negara yang terdapat di dalam rukun negara. Seperti yang kita semua sedia maklum, rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin, iaitu Agong yang kelima. Jadi saya telah melakukan satu pemerhatian untuk memahati adakah warga negara Malaysia mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan rukun negara dan berapakah bilangan yang terdapat di dalam rukun negara melalui video ini. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. 4. Kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Menerusi video tadi, saya dapat memerhati bahawa setiap golongan masyarakat di Malaysia daripada kanak-kanak hingga dewasa, mereka semua mengetahui apakah 5 rukun negara yang terdapat di Malaysia. Jadi saya akan menerangkan rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, dan apakah yang dimaksudkan dengan kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi maksud kesetiaan kepada raja dan negara ialah kita menghormati raja atau pemimpin negara dengan cara menanam sikap tanggungjawab serta sanggup berkorban demi negara ataupun memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Secara jelasnya lagi, Yang di-Pertuan Agong merupakan lambang kedaulatan dan perpaduan negara. Jadi sebagai rakyat, kita mestilah menurunkan rasa kesetiaan kepada baginda dan negara ataupun kedudukan raja-raja yang telah termaktub dalam perlembagaan negara di Malaysia. Namun begitu, masih lagi terdapat segelintir masyarakat di negara kita yang enggan patuh dan sanggup menghina institusi diraja tanpa menghiraukan hukuman yang bakal dikenakan. Hal ini berlaku kerana walaupun mereka mengetahui apakah itu rukun negara, tetapi mereka tidak mengamalkannya dan menerapkan apakah rukun-rukun negara itu ke dalam diri mereka. Saya telah memetik satu akhbar Metro Online yang bertarikh 16 April 2019 di mana Polis Diraja Malaysia PDRM telah menjalankan siasatan dan berdasarkan maklumat yang diperolehi, terdapat sebanyak 209 kes yang telah dilaporkan berhubungan penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan institusi diraja di negara kita. Menerusi akhbar tersebut, kes penghinaan institusi raja terutama terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah perlu diambil tindakan serius. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains Teknologi Hijau, Komunikasi dan Multimedia Negeri, Datuk Muhammad Fakhruddin Arif berkata, tindakan ini perlu diambil bagi mengelakkan kes-kes seperti ini berlarutan. Katanya lagi menerusi akhbar tersebut, tindakan tegas perlu diambil untuk memastikan pihak yang tidak bertanggungjawab itu dibawa ke muka pengadilan. Undang-undang sedia ada seperti Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah antara instrumen perundangan yang digunakan oleh kerajaan untuk menangani kes-kes ini daripada berlarutan. Katanya lagi, hal ini bertujuan untuk mengawal selia dan menangani kesalahan di media sosial, terutama bagi penyalahgunaan yang mencetuskan provokasi, penghinaan dan hasutan untuk menanam kebencian terhadap institusi beraja.
Berdasarkan berita tersebut dapat disimpulkan bahawa setiap pelaku ataupun masyarakat yang menghina institusi diraja, sama ada secara maya ataupun melontarkan kata-kata yang berunsurkan penghinaan di khalayak ramai, akan dikenakan tindakan yang tegas. Oleh itu, kita seharusnya menyedari dan menganggap dan menerapkan setiap unsur-unsur rukun negara di dalam diri agar kita dapat melahirkan suasana dan keadaan yang aman dan damai di dalam negara kita. Assalamualaikum.